Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk hadir dalam majlis yang bermanfaat ini, dan kita mengharapkan dengan adanya majlis-majlis yang begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, seterusnya Allah berikan kita kekuatan beristiqamah dengan ilmu tersebut dan beramal, dan yang paling penting kita mengharapkan amalan kita diterima dan memberatkan timbangan kita di mizan hasanat kita di akhirat kelak, yang boleh menyebabkan kita dimasukkan ke dalam syurga dengan mudah. Apatah lagi busyra, khabar gembira yang Allah bagikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua jalan ke syurga. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita sambung balik pelajaran kita yang lepas yang berkaitan dengan ensiklopedia akhlak salaf yang membicarakan tentang akhlak, bagaimana hubungan kita dengan Allah, yakni hablum minallahi wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan Allah adalah satu perkara yang besar. Hubungan kita dengan manusia pun besar. Semuanya membawa ke syurga ataupun ke neraka. Tetapi bila hubungan dengan Allah ni, dia akan membawa kepada syurga yang paling tinggi, dan kalau silap boleh membawa kepada neraka kekal abadi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita masuk bab yang keempat, kiat meraihkan dan menjaga keikhlasan. Ya, kita bicarakan tentang akhlak pun memerlukan keikhlasan. Ya, keikhlasan kita kepada Allah macam mana? Keikhlasan itu usul sebenarnya. Usul bagi sesuatu perkara dalam siri kehidupan kita. Oleh kerana itu keikhlasan ini perlu ditanam start daripada kecil. Ya, macam mana kita takut kepada Allah start daripada kecil ditanam. Misalan contoh, ya, kita ajar anak-anak kalau bukan duit kita jangan ambil walaupun 5 sen. Ya, walaupun 10 sen jumpa. Itu menunjukkan latihan yang cukup baik. Dan saya tertarik. Kenapa? Latihan yang begitu nampak je simple. Kalau ikutkan dalam hadis 10 sen yang kita jumpa tepi jalan tu tak menjadi masalah. Ya, tetapi bila sampai tahap budak-budak diajarkan, anak-anak diajarkan begitu, anak cucu kita diajar, ya, sampai kan bila jumpa duit 5 sen dia tak nak ambil. Dia ambil pun dia bagi kat kita, dan ataupun kita kata masukkan tabung surau ke tabung masjid. Macam tu. Ya, dan sampai satu tahap, ya, bila sampai satu tahap nak kalau jumpa duit dia tak berminat. Itu bukan duit aku. Kan? Berbandingkan zaman sekarang, kalau kita tengok pantang lepa sikit kata orang, handphone tertinggal, jawabnya habis, tak ada harapan. Ya, apa lagi yang kita ni hilang, tak ada harapan. Beg duit tak ada harapan, lagi tak ada harapan. Ya, bagaimana agaknya kalau diberikan amanah duit, pecah amanah itu yang berlaku, rasuah apa semua. Kesan daripada pendidikan awal dan tidak takut kepada Allah. Walaupun pada kecil waktu itu bukan tahu pun Allah apa semua, tapi sifat amanah tu ditanam. Ya, kesannya cukup cantik. Ya, pasal apa? Pasal ianya kesan kepada kita sendiri. Kalau bukan duit kita pun tak berminat. Ya, kalau banyak macam mana pun tak berminat. Wallahu a'lam. Kita diajarkan tidak mengambil hak orang. Ya, dengan cara yang begitu. Baik. Sekarang kita masuk bab yang keempat ini. Nombor yang pertama kita telah bahaskan berkaitan dengan kiat meraihkan dan menjaga keikhlasan. Bagaimana nak dapat menjaga keikhlasan ini? Yang pertama, memohon pertolongan Allah, dah kita syarahkan. Yang kedua, mengetahui keutamaan ikhlas dan bahaya riya. Yang ketiga, takut terhadap murka Allah. Jadi, ikhlas ni kita ajar daripada diri kita ni supaya kalau tidak ikhlas nanti, takut Allah akan murka kepada kita. Baik, yang keempat,
mengenal nama dan sifat-sifat Allah. Ini yang kita telah terangkan pada pelajaran yang lepas, bahawa mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dengan cara yang betul, dia boleh mendatangkan keyakinan kita dan perasaan kesungguhan kita dalam mengabdi kepada Allah. Kita tak akan mengharap melainkan keredaan Allah. Bila kita tengok nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah kemuncak segala kebaikan. Yang mana saya katakan kaedah bagi kita nak mengenali nama-nama dan sifat Allah ini, ya, nama itu diambil daripada sifatnya. Ya, tetapi bukan semua sifat yang boleh dijadikan namanya. Ya, itu di antara perkara yang paling penting. Yang kedua, setiap sifat-sifat Allah itu adalah kemuncak kebaikan sifat-sifat. Dan semua sifat Allah itu baik. Ya, walaupun dia murkanya baik. Walaupun yang dikatakan tipu dayanya baik. Semua, apatah lagi dengan Maha Pengampun, Maha Pengasih, kemuncak, yakni bagi manusia tidak akan mampu sampai kemuncak yang begitu dahsyat kerana sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita telah terangkan. Di antara sifat-sifat yang maha agung ini ialah, kalau kita lihat dalam hadis-hadis, Allah boleh mengampunkan hamba-Nya yang ada iman tapi tak ada amal. Ya, ada iman tapi tak ada amal, yang berdosa besar, yang buat dosa besar, tapi Allah boleh ampunkan. Ya, satu perkara bagi saya, kadang-kadang kita ni kalau dah marah tu, seorang tu ya marah sangat-sangat, sorry, no, takkan ampun, susah kita nak maafkan. Maaf pun dalam berdendam. Ya, dalam keadaan jiwa kita ni masih lagi terasa dengan perbuatan dia. Ya, tu dia sifat kita. Tetapi sifat Allah bila dia pengampun, ya, ialah super power, kekuatan segala padanya. Ya, dia tak mengungkit, tak ada apa pun. Ya, dia akan ampun siapa saja hamba-Nya selagi yang tak melakukan syirik kepada Allah. Cantik. Ya, itu kemuncak. Yang bagi misal saya lihat misal itu ada satu misal yang cukup baik. Yang cukup cantik, yang perlu kita hayati. Sifat Ar-Rahman, sifat Tuhan kita yang maha pengasih dan penyayang ini. Kalau itulah sifatnya, dan bayangkan tuan-tuan dan perempuan, bila kita menyaksikan apabila hari pada Fathul Mekah, ya, ini di antara contoh sifat di kalangan manusia pada hari Fathul Mekah. Dia sifat pemaaf ni yang jadi terpujinya, bukan kita ni tak mampu nak balas, kena, aduh, aku maafkanlah. Hanya kita tak mampu nak balas, oleh kerana itu kita maafkan. Tapi kalau mampu balas, rasanya kita pun gaduh sekali. Ya, jadi sifat pemaaf kita itu disebabkan kita tak mampu balas. Tetapi apabila kita mampu balas, kita maafkan. Itu kemuncak sifat yang terbaik. Ya, Allah mampu menghancurkan kita. Kalau Nabi Nuh AS dihancurkan kaumnya yang derhaka itu dengan tenggelam, ya, tenggelamnya pula bukan tenggelam sebarangan, tenggelam sampai puncak bukit, ya, puncak gunung. Bayangkan, berarti kemurkaannya dahsyat. Ya, kalau dia marah, kalau dia hancurkan kaum Nabi Saleh misalnya, dia sekali pekikan saja dah hancur. Kaum Nabi Hud, ya, apabila mereka itu berada dalam ribut taufan, puting beliung selama 8 hari 7 malam. Hanya kita tahu puting beliung cukup 1 minit pun dah hancur kawasan tu. Ini 8 hari 7 malam. Ya, dahsyat. Ya. Tetapi apabila dia mampu memaafkan, menunjukkan kehebatan, ya, kehebatan yang maha agung. Ya. Dan dicontohi oleh Rasulullah SAW pada hari Fathul Mekah. Kita tahu apa yang berlaku pada sebelum Rasulullah itu keluar daripada Mekah. Berbagai-bagai acara yang dilakukan untuk menyakiti Rasulullah. Berbagai acara dilakukan untuk membunuh Rasulullah. Bukan sekadar menyakiti, tetapi membunuh Rasulullah. Sehingga Rasulullah berada di Madinah pun percubaan dengan berlaku peperangan kerana semata-mata nak bunuh Rasulullah. Mereka tak nak lain, nak bunuh Rasulullah SAW. Pada hari Fathul Mekah, kita menyaksikan kehebatan lelaki yang agung ini, yang dikatakan Rasul akhir zaman ini. Apabila Mekah itu dibuka, ditawan, semua kawasan itu telah ditawan, maka orang-orang yang diarahkan bunuh tu, yang keras hardcore punya jahat tu, memang diarahkan bunuh tu, masih lagi ada yang seorang dan 2 orang lagi yang terlepas, seperti Aqramah ibnu Abi Jahal, dan ada lagi seorang, ya,
Bayangkan pada hari Fathul Mekah dia mengatakan, apa dia katakan? Kepada penduduk Mekah yang dulu duk sakiti hati Rasulullah, maka dikatakan pada hari ini aku maafkan kamu. Ya, subhanallah, dah kena buang dengan perut binatang di atas belakang, dah kena ludah, kena maki hamun, kena pukul, kena dikatakan berbagai-bagai, tiba-tiba boleh maafkan pada hari itu, sedangkan dia boleh menghukum siapa saja yang dia nak bunuh pada ketika itu boleh. Siapa saja nak dipenjarakan boleh. Tapi dia tak buat. Maha suci Allah. Ini dia. Ya. Lelaki yang agung ni. Dia datang daripada apa? Daripada perkataan yang disebutkan seperti mana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Ya, kita tahu kisah Yusuf. 10 adik-beradik dia tu, dia abang dia tu nak bunuh dia dengan campakkan di dalam telaga buta, perigi buta. Nak bunuh, bukan nak main-main, nak bunuh. Subhanallah, kan? Bila Nabi Yusuf memegang jawatan sebagai Menteri Keuangan pada ketika itu di Mesir. Apa dia kata? Raja telah berikan amanah kepadanya. Buat apa saja. Aku benarkan kepada kamu. Berarti buat apa saja. Kamu nak hukum siapa ke, nak apa, nak buat tuduhan apa pun. Raja tak kisah dah. Kenapa? Kerana Nabi Yusuf AS mempunyai kehormatan yang begitu hebat. Dari sudut ilmunya diangkatkan dan dari sudut imannya yang tinggi. Maka pada hari abang-abangnya ya datang ke Mesir dan menyaksikan. Ya, mereka tak kenal Yusuf, Yusuf kenal mereka. Lalu mereka itu akhirnya dalam akhir kisah tu mereka mengakui kesilapan mereka kepada Yusuf. Ya, mengakui kesilapan pada Yusuf dan Yusuf mampu untuk menghukum mereka. Ya, tapi apa Yusuf kata? Pada hari ini tidak ada ya kesalahan untuk kamu. Ya, kamu diampunkan. Jangan kamu kata apa-apa lagi dah. Ya, cukup. Yang selepas tu lepaslah. La ilaha illallah. Kalau kita berdendam, ya berdendam, adik-beradik pun bergaduh pasal harta pusaka pun sampai berbunuh-bunuh. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam ya yang menguasai pada ketika itu sebagai Menteri Keuangan pun memaafkan, sedangkan dia mampu untuk menghukum adik-beradik yang 10 yang mengkhianati dia sewaktu kecil. Jadi ini di antara contoh yang kita lihat agak menarik. Okey, selalu ingat bahawa dunia ini akan fana. Ini di antara yang kelima, apabila keikhlasan itu dituntut untuk kita bersungguh-sungguh ya menjadikan diri kita ni ikhlas kepada Allah. Jadi yang kelima, selalu ingat bahawa dunia ini fana. Dunia ni tak lama. Dunia ni kejap je. Tuan-tuan dan perempuan, ya, ini satu perkara yang perlu kita teliti elok-elok bagaimana kedudukan dunia yang kita duduk. Kita kena tengok betul-betul. Kena pula usia-usia kita adalah usia-usia yang dikatakan usia-usia tua. Usia-usia kita yang telah sampai kepada 60. Ya, 70 lagi lah. 50 pun dah mula mencemaskan. Ya, kerana apa? Kerana Rasulullah telah menghadkan pada diri kita. Apa dia? Menghadkan bahawa kebanyakan umat aku adalah di antara 70 dan 60 ke 70. Berarti antara umat Muhammad ini, usia mereka ini 60 ke 70 terhad. Masalahnya 60 ke 70 hijrah, bukan Masihi. Ya, kerana setiap 20 tahun Masihi ya sama dengan 1 tahun hijrah naik dia. Kalau 40 berarti jadi 6 kalau 20 21 umur kita. Kalau 40 42 umur kita. Kalau 60 63 umur kita dalam hijrah. Jadi kalau orang tu pencen zaman sekarang ni, dia pencen umur 60, berarti umur dia pencen-pencen tu umur mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wafat pada umur 63. Ya, bayangkan bagaimana kita nak berhadapan dengan usia yang begini. Ya, kalau tiba-tiba, tapi yang paling penting bila dah melepasi satu usia, kita kena faham bahawa jangan kita sangka kita akan hidup panjang lagi. Kita akan mati. Bagaimana kereta ada expired, bagaimana barang-barang semua ada expired, dan itulah expired umat Muhammad ya, kebanyakannya. Dan tak nafikan ada yang sebelum itu dan ada yang selepas itu. Dan dikatakan qalil, sedikit sangat yang melepasi pada usia 70 itu.
Tetapi bila melepasi pada usia 70 itu, dalam keadaan nyanyuk kebanyakannya. Sedikit sekali yang tak nyanyuk. Ya, fitnah. Tuan-tuan dan perempuan, fitnah. Ya, Alhamdulillah kita masih sihat, masih mendengar kuliah begini, masih lagi yang dikatakan boleh mendapat ganjaran pahala yang besar. Tetapi kalau sampai satu tahap bila kita dah terlupa, habis. Dunia. Ini dia dunia. Anak bersama kita, tetapi pada hari kita dah tua, dah nak mati nanti, ya kalau kena nyanyuk, anak-anak susah nak sama kita melainkan anak yang soleh yang betul-betul ingin membantu kita. Berapa ramai anak-anak yang lari, ya, lari pada mak ayah mereka yang dah nyanyuk. Tak nak mereka. La ilaha illallah, tuan-tuan dan puan-puan, menyedihkan. Ya, kita akan hadapi ke wallahu alam. Cara kita hidup pun anak-anak tak berminat nak balik. Kadang-kadang yang mana duduk luar negeri tak berminat, tak merindui mak ayah dia. Mak ayah lah merindui, mak ayah lah yang duk teringat. Ini di antara pengalaman kita. Ya, sampai dia cerita rindu kita. Kita rindu dia tapi dia tak rindu kat kita. Ya, dia tak pernah tanya khabar. Yalah sampai tahap tak tanya khabar tu tak rindulah. Ya, tak tanya khabar tak rindu. Bismillah. Tak ingat pun kita. Bila ingat, kalau dia lumpuh, kalau dia sakit, yang tu dia ingat. Ingat mak ayah. Ya, kalau dia apa, ngidam ke apa, ingat mak ayah punya masakan. Itu je. Ya. Pasal apa? Sifat seorang ibu dan ayah, terutamanya ibu lah. Itu kelebihan yang Allah bagi. Ya, tak sampai hati dengan anak ni. Ya. Cucu dia tak sampai hati. Dia tak sampai hati tengok anaknya sakit, anaknya susah. Dia sanggup bersusah untuk anak-anaknya. Tapi anak-anak tak fikir semua tu. Ya. Allahu Akbar. Kita dah tahap ibu dan ayah. Dah pangkat datuk dan nenek pun. Saya ya agak tertarik. Dulu mak saya tu bila tengok kita ni nakal-nakal habis kena marah. Ya. Tapi bila ada cucu, ya, cucu tu, tu saya kata, mak dulu kami waktu kecil-kecil nak keluar malam, mak tak bagi balik macam ni. Ni cucu ni, dia keluar malam, mak tak sound pun. Kamu mana tahu? Cucu lain. Agak menarik. Saya tertarik dalam bab itu. Rupanya Allah bagikan kita usia sampai dapat cucu. Baru kita tahu, oh gitu. Sayang cucu ni lain sedikit. Bukan macam sayang anak tu. Sayang, kata pepatah, sayangkan anak di tangan-tangankan. Memang kita boleh tangan anak. Ya, tapi tan cucu tak boleh rasa, alah tak sampai hatilah cucu ni. Ya, bila pula cucu tu kita dukung dia peluknya kita, aduh lemah. Ya, tetapi itulah dunia. Ya, dunia. Baik, jadi sekarang kita membicarakan selalu ingat bahawa dunia ini fana. Dunia ini fana, dunia akan menghancurkan. Semua dunia kita ni ada expired date. Dari start bahan makan sehingga tubuh badan kita semua ada expired. Tuan-tuan dan perempuan, tubuh badan kita ni ya masih lagi fresh, masih lagi segar ni, ya, dia ada expired dia. Ya, misalan janggut kita ni yang datang berputih, rambut ni putih, dia apabila masuk 40 dah masuk, rambut tu akan dari hitam menjadi putih. Ya, itu kaedah yang perlu kita kena tahu. Ya, bila masuk aja 40, usia kita itu dah kategori usia matang yang mana semua ni akan berubah. Tak ada kencing manis, dia muncul kencing manis. Dan wanita-wanita masuk ke 50, 60, kaki sakit semua, lutut sakit semua, semua tu muncul. Ya. Berarti dia dah masuk pada bahan-bahan tempat waktu-waktu yang expired date-nya dah datang. Sampai satu tahap lutut tu dah tak larat nak naik tangga tu. Dulu rumah besar bertangga, sekarang tak nak duduk bawah juga. Begitu keadaan dia. Minda kita ni masih lagi kuat memikir sampai satu tahap 70 dia akan terhenti. Dia akan dikategorikan sukar untuk berfikir, dan kalau tidak yang setengah orang mengatakan biasakan pergaulan apa semua supaya minda tu dia bergerak, otak tu bergerak. Kalau tak nyanyuk akan datang. Syat, ya. Mata kita dulu cerah, terang benderang, ya, sampai satu tahap klimaks tu, maka mata ni secara automatik akan rabun. Sampai doktor tu mengatakan, okey, mata ni pun ada tahap dia, ya, bila makin meningkat dia akan selaput dia makin banyak apa semua. Jadi kita cucikan. Okey? Buang katarak tu apa semua. Dia jadi macam tu. Dahsyat. Faham tak? Dulu kita kecil, ya, kita kurus, kita Masya Allah, comel loteng, ya.
Sekarang kita dah gemuk. Kita dah macam mana lagi. Dan sampai ke puncak kita akan bongkok. Sakit pinggang, sakit tulang belakang apa semua. Ini dia dunia. Dunia fana. Dan bila kita menyaksikan kawan-kawan kita telah berlalu, ya, pada hari ini bagi orang yang dah sampai 50 dia akan bercerita dulu sebelum tu cerita tentang hidup dia, karier dia, ya. Kemudian hidup berkahwin, dah cerita bab anak. Lepas tu dah sampai tahap macam ni, umur 50 dah cerita bab cucu. Ya. Lepas 50, 60 tak tahu apa cerita. Cerita bab mati lah pula. Ya, cerita bab mati pula. Hancur. Okey, baik. Jadi kita bicarakan kehidupan kita ni. Manusia yang terpikat dengan gemerlap dunia tidak akan mampu melihat aib serta kehinaan dunia. Kerananya mereka selalu berupaya mengejar keinginan duniawi dan tenggelam bersamanya. Mereka tidak menyedari bahawasanya dunia ini sangat tidak pantas dijadikan pemberhentian atau tujuan akhir. Ya, ini di antara perkara yang menarik yang perlu kita tahu bahawa kita jangan tergoda. Tak apa, miliklah dunia. Banyak mana kita nak miliklah. Nak jadi billion A atau trillion A ke apa juga ke, ya, jadilah. Tak menjadi masalah dalam Islam. Tapi hati ni bagaimana? Ya, dan dunia itu kita anggap apa dia? Adakah ianya akan kita miliki untuk kesenangan dunia ataupun untuk apa? Alhamdulillah kalau untuk kesenangan dunia dan akhirat cantik. Tak menjadi masalah. Berarti kita tidak membebankan diri kita, tak membebankan orang lain, tak membebankan anak-anak, berarti cantik. Perbuatan itu cantik. Kita memudahkan segala urusan Allah orang lain dan kita membantu mereka, itu cantik. Kita melihat Osman Ibn Affan di antara contoh billion A atau trillion A yang cukup hebat. Ya, jutawan duit bertimbun, binatang ternakan banyak, tetapi semuanya itu tidak diletakkan dalam hati. Itu yang menjadi kepentingan. Ya. Tidak letak dalam hati. Ya, bersabar, reda, apa berlaku, sabar, reda. Ya, kita tahu peristiwa Saidina Osman. Waktu peperangan yang dikatakan peperangan Jaisul Usrah, Tabuk, di mana dia menyediakan 700 ekor unta. 700 ekor unta. Ambil lah seekor unta tu. Dan kita bagi misal lah, sebiji maivi, satu ekor unta. Di zaman dahulu. 700 ekor unta. Berarti 700 maivi kalau kita kirakan. Dan 300 kuda perang. Seekor kuda perang tu kita ambil harga alfat lah. 300 ekor kuda perang. 300 alfat. Ya. Subhanallah. Dia bagi dalam perjuangan dia. Ya. Tapi masih lagi kaya. Itulah kelebihan orang Islam. Ya, yang kita galakkan berurusan dengan orang Islam. Ya, kerana apa? Harta itu akan kembali kepada daulah. Kembali kepada Islam. Kembali kepada pusat zakat. Digunakan untuk membantu orang Islam balik. Ya. Tetapi bila kita meninggalkan walak perniagaan kita dengan orang Islam, maka kita lihat harta kita kepada orang kafir. Dan orang kafir dia tidak akan guna untuk Islam melainkan peperangan atau penentangan. Itu je kaedah dia. Ya, untuk diri mereka ataupun penentangan kepada Islam. Tapi sayang siapa yang nak mengambil iktibar. Sebaliknya seorang yang menyedari kerendahan dan kehinaan dunia ini pasti akan lebih mudah mengikhlaskan amal demi meraihkan keredaan Allah dan negeri akhirat. Ya, bagi orang tahu kedudukan dunia yang tak ada apa-apa, bagi kita ni, bagi saya usia yang Allah bagi lanjut ni, banyak untuk kita berfikir bagaimana kehidupan dunia yang kita duduk ni. Ya, bagaimana kehidupan dunia yang kita duduk selama ni, apa yang perlu kita lakukan. Penuh dengan masalah aja yang kita hadapi. Ya, inilah dunia selagi kita tak mati, kita kena hadapilah. Ya, baik. Allah berfirman dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsur
وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanam-tanamnya mengkagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab keras dan keampunan dari Allah serta keredaannya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang palsu. Nampak tak? Ini di antara misal yang Allah bagi misal. Allah suka di antaranya bagi misal kehidupan dunia, kehidupan akhirat seperti tanam-tanaman. Kerana ianya dapat dilihat dengan jelas. Jadi kehidupan dunia yang diberikan, ya, dalam kehidupan dunia yang diberikan kepada kita seperti tanaman yang kita tanam, lepas tu dia subur. Ya, dia subur. Jadi bila dia subur tu kita syok, kita suka sangat. Ya, bila kita tengok pokok tu segar, pokok tu menghasilkan buah, kita seronok. Tiba-tiba pokok tu mati. Ya, pokok tu mati. Waktu tu kita akan tahu kedudukannya. Betapa itulah kehidupan yang mana mulanya hebat, lepas tu dia akan turun. Macam mana pun dia akan turun. Maka kehidupan inilah yang menjadi perkara yang perlu diambil kira sebagai seorang mukmin untuk menyaksikan apa yang Allah kata bahawa mula-mula kehidupan kita ni begitu dan akhirnya kehidupan kita ni kesudahannya habis. Oleh kerana itu pada akhir ayat wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu daya. Pada suatu hari Rasulullah SAW melewati pasar bersama para sahabat yang berjalan di samping kanan dan kiri baginda. Ini di antara sifat Rasulullah SAW. Bila dia berjalan tu kadang-kadang sahabat bersama dia duduk bahagian kiri dan kanan tapi agak ke belakang sedikit. Ya. Kemudian di salah satu jalan mereka melihat bangkai kambing yang mempunyai cacat fizikalnya, iaitu bentuk telinga yang sangat kecil. Beliau kemudian menarik telinga bangkai itu seraya bertanya, adakah antara kalian ingin memiliki bangkai ini seharga 1 dirham? Mereka pun menjawab, kami tidak berminat untuk membelinya, apa yang dapat kami berbuat dengannya? Okey, ini kenapa contoh ya? Contoh ini mengikut keadaan dan tempat. Jadi contoh yang dibagi ini Rasulullah berjalan dengan para sahabat, ya, tiba-tiba sampai di satu kawasan sampah yang dikatakan kawasan sampah terdapat bangkai. Dan kita tahu bila sebut bangkai, bau tu, bau netin, bau busuk dia tu, ya, tidak menyenangkan hati para sahabat. Ya, tetapi Rasulullah berdiri di situ melihat ada bangkai seekor anak kambing yang cacat telinganya. Anak kambing yang cacat telinganya. Kita ni tak faham kadang-kadangnya kenapa kalau cacat telinga apa masalah, kerana kita bukan orang yang berada di zaman yang mana gembala kambing. Kenapa kambing cacat sikit harga dia down, turun. Ya. Kambing terutamanya pada hari raya korban ataupun untuk dikorbankan, dia memerlukan sifat-sifat yang tertentu. Kalau tak ada sifat dia akan turun. Ya. Kambing yang bersifat yang Rasulullah sembelih di akhir hayat dia tu naik dengan harga dengan sifat tersebut. Jadi kalau kambing tu cacat telinga, dia tidak diambil orang asalnya, mungkin kalau bagi orang sembelih ajalah. Ya. Jadi bila diangkat bangkai kambing tu, Rasulullah bagi misal kepada para sahabat, dia angkat telinga yang cacat tu, dia angkat kambing tu, bangkai kambing. Siapa yang nak beli ya kambing ni dengan harga 1 dirham? 1 dirham berapa ringgit je? RM50. Ya, kalau ikut RM25, tak tahu sekarang. Ya, mungkin dia turun. Bukan 1 dinar. 1 dinar 4.25 gram. Ya, 1 gram sekarang masya-Allah 200 lebih dah. Jadi 4.25 gram.
Itu pun kalau 200 lebih satu gram, kalau 4 ya, jadi kali RM800, ya, RM800 lebih kurang RM1,000 satu kambing. Lebih kurang harga sekarang lah, RM1,000. Okey, RM1,000 satu dinar. Ini satu dirham. Satu dirham biasanya, ya, yang saya nilai dulu lihat pada RM50, tapi sekarang dah turun dah RM25 ke apa. Siapa yang nak kambing ni, bangkai ni? Lalu mereka mengatakan apa kepada Rasulullah SAW, ya, kalau dia hidup pun kami tak berminat. Ya, apa yang kami nak buat? Menunjukkan, ya, binatang ini kalau dia hidup dalam keadaan cacat, para sahabat pun tidak berminat. Kemudian beliau bertanya, bagaimana seandainya bangkai ini diberikan kepada kalian secara percuma? Ya, mereka menjawab, sesungguhnya apabila masih hidup sekalipun haiwan ini cacat kerana telinganya terlalu kecil, apatah lagi setelah ia menjadi bangkai seperti sekarang. Kalau waktu dia hidup pun kami tak berminat, ini kan pula menjadi bangkai. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya demi Allah, dunia ini lebih rendah dalam pandangan Allah dari bangkai ini dalam pandangan kalian. Ya, dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing itu di sisi Allah, yang lebih dilihat tak ada apa-apa pun. Lalu dalam hadis yang lain baginda bersabda, "Lau kanatil dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Maksudnya, kalaulah nilai dunia ini di sisi Allah berbanding dengan sehelai sayap nyamuk, ya, sayap nyamuk ni kalau letak dalam gram emas tu pun tak tergerak dia punya bacaannya. Ya, sayap nyamuk terlalu ringan. Lalu Rasulullah mengatakan, kalaulah nilai dunia di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, nescaya dia tidak akan memberi seteguk air pun kepada orang kafir. Berarti tak ada nilai dunia ini di sisi Allah. Kalau sebesar sayap nyamuk yang tak boleh disukat dengan gram yang paling kecil itu pun, ya, kalau di sisi Allah masih lagi berharga dunia ini, maka orang kafir takkan diberikan minuman. Masya Allah, kefahaman hadis yang begitu dahsyat. Ya, berarti Allah uji kita dengan perhiasan dunia, yang mana Allah uji kita, ya, yang kita tergila-gilakan, sedangkan ianya tidak ada nilai di sisi Ar-Rahman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bila kita melihat, ya, bagaimana Rasulullah SAW, kita tahu Rasulullah SAW termasuk peniaga yang berjaya. Ya, nak kata jutawan ke apa, tapi dia adalah peniaga yang berjaya. Dia ikuti dengan isteri dia, Khadijah. Ya, kenapa? Ya, mula dulu kita fikir, ya, kadang-kadang kita ni berfikir, ya, macam mana Rasulullah, ya, apa dia buat? Dia tak makan gaji. Tapi dia mana datang hasil-hasil, ya, sebagai seorang yang berdakwah tanpa bekerja. Rupanya bila kita saksikan, bayangkan dia kahwin dengan Khadijah waktu usia dia 25 tahun. Dan dia menjadi Rasul 40 tahun. Jadi 25 lebih kurang 15 tahun dia berniaga, dengan Khadijah. Tentu kekayaan tu ada. Ya. Waktu dia menjadi Rasul, kita tahu perniagaan dia diboikot, perniagaan apa juga diboikot. Ya, dia masih hidup dengan apa yang dia ada. Jadi dia kuat, dia ahli perniagaan. Tapi dia tidak menonjol ke mana keuangan dia. Ya, sampai satu hari bila dia di Madinah tu, dia keluar dalam keadaan lapar. Abu Bakar pun orang yang kaya, keluar dalam keadaan lapar. Umar pun orang yang kaya, keluar dalam keadaan lapar. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, kerana apa? Kerana Allah mereka lakukan. Mereka tinggalkan hijrah mereka itu kerana Allah. Mereka tinggal apa yang mereka miliki di Mekah semata-mata kerana Allah. Bayangkan bagaimana pengorbanan mereka. Lalu mereka keluarkan kelaparan, sehingga bertemu dengan salah seorang sahabat, lalu mengajak mereka datang makan. Alhamdulillah waktu itu sahabat diberikan rezeki memiliki kambing.
Lalu disembelih kambing, dimasak dan dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata kepada Abu Bakar dan Umar, sesungguhnya kita keluar dalam keadaan lapar lalu Allah berikan kita makan. Dan ingatlah sesungguhnya walaupun makanan ini maka akan ditanya tentang nikmatnya. Ya subhanallah, makanan itu pun ditanya tentang nikmatnya. Ya, apa nikmat, apa yang kamu telah makan nikmat yang Allah bagikan ni, bersyukur ataupun tidak, apa yang kamu lakukan. Kita ni macam-macam makan, kita makan nasi Arab, nasi biryani, nasi apa lagi, pizzanya, KFC-nya, berbagai nikmat. Tuan-tuan dan puan-puan, semuanya akan disoal dengan apa yang kita miliki. Tetapi bersyukurlah, bersyukur elok-elok. Baik. Kemudian seorang yang menyedari rendahnya kenikmatan dunia dan agungnya kenikmatan akhirat tentu rela mengorbankan sebahagian kepentingan duniawi, mengikhlaskan amalnya untuk mengejar kemuliaan akhirat. Dia juga tidak mengejar pujian manusia dengan mengorbankan keikhlasan hati, sebab penderitaan dan kesenangan dunia sama sekali tidak artinya jika dibandingkan dengan penderitaan maupun kesenangan di akhirat. Dia tidak memikirkan masalah dunia banyak. Dia ada keuangan. Kita ini masyhur di tanah Arab, masyhur tuan-tuan dan puan-puan, orang yang jutawan, bertahap jutawan ni yang tidak memikirkan apa melainkan akhirat. Dia tabur duit demi agama tu begitu dahsyat sekali. Sukar untuk didapati di bumi kita. Ada, tak dinafikan. Tapi nak banding dengan kedudukan mereka yang ikhlas. Kita tengok lah mat ni tak ada apa-apa, tetapi dia adalah jutawan yang terkenal dengan bersedekah. Yang kita lihat Tauke Rajhi Bank tu, Masya Allah, diulaskan sehingga orang mengatakan dia dah apa, dah miskin. Dia tinggalkan, diserah kepada anak-anaknya, dan dia buatkan kerja dakwah dia yang lebih hebat. Mempunyai berapa ribu ekar ladang kurma. Masyhur, dahsyat. Ini di antara contoh-contoh, bukan apa kita nak cerita yang ada rezeki, jangan terlampau fokuskan kekayaan semata-mata, tetapi untuk pembangunan ummah, kebaikan ummah, infaklah, bersedekahlah. Kerana kita sedang membeli akhirat yang Allah jualkan. Demikianlah sebagaimana sabda Nabi di bawah ini, yu'ti bi an'amin ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah fayusbagu fin nari sabratan summa yuqal ya ibna adam hal ra'aita khairan qattun hal marra bika na'imun qattun fayaqulu la wallahi ya rabb wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli al jannah fayusbagu sibratan fil jannah fayuqalu lahu ya ibna adam hal ra'aita bu'san qattun hal marra bika shiddatun qattun fayaqulu la wallahi ya rabb ma marra bi bu'san qattun wala ra'aitu shiddatun qattun. Okey, baik. Hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Muslim menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, didatangi pada hari kiamat seorang penghuni neraka yang paling nikmat hidupnya di dunia dihadirkan. Orang yang paling nikmat di dunia ni. Siapa dia? Paling nikmat lah. Maksudnya keamanan dia ada, rezeki dia melimpah ruah, kereta tu berbagai-bagai apa yang dia nak mandi pun tak kisah, kat kolam ke kat mana, semua ada, kapal besar, kapal terbang sendiri, nikmat, semua nikmat. Kalau kita ni bandingan kita tak ada apa-apa. Bagi dia nikmat. Nak belanja 1 juta sehari pun tak ada masalah. Lalu dibawakan, kemudian dicelupkan dia ke dalam neraka sekali je celupan saja. Dimasukkan neraka, kejap je, sekali je, lepas tu dikeluarkan. Lalu ditanya kepadanya, hai anak Adam, apakah kamu pernah melihat kenikmatan yang kamu miliki? Apakah kamu pernah merasakannya di dunia? Dia menjawab, demi Allah tidak pernah wahai Tuhanku. Menunjukkan keseksaan neraka itu terlalu dahsyat sampai nikmat dunia terhilang dalam siri ingatan dia.
Tuan-tuan dan puan, kita ni kadang-kadang teringat ya, tengah-tengah menu teringat makanan nasi dagang ke. Dia teringat. Dia sedapnya. Dia masih lagi terasa ada selera kita tu. Mula mencari nasi dagang lepas tu. Misalan ya. Kadang-kadang kita teringat sesuatu yang menggembirakan. Oh, seronoknya pergi waktu tu kita ceritakan. Kita teringat keseronokan tu masih ada. Terasa lagi kita katakan. Seronoknya. Tetapi ahli dunia ini dah memiliki berbagai-bagai nikmat dicelupkan sekali dalam neraka. Kok dia teringat nikmat dunia itu masih terasa? Tak ada. Dia kata tak ada langsung terasa nikmat dunia. La haula wala quwwata illa billah. Kalau begitulah keadaan ya, berbahaya tuan-tuan dan puan-puan. Berbahaya untuk diri kita. Kembalilah kepada Allah. Baik, dibawakan lalu maka kemudian dihadirkan seorang penghuni syurga yang paling sengsara hidupnya di dunia. Dibawa orang tu yang bakal masuk syurga. Ya, dibawa ya orang yang paling sengsara, yakni bukan jutawan, orang yang miskin, dahlah miskin dahlah papa kedana pula tu. Ya, lepas tu dengan keadaan berpenyakit. Ya, penyakit dia sini, kita lihat dalam keadaan yang begitu. Yang maksudnya paling teruk. Sakit pula bukan sebarang sakit, mungkin kanser, mungkin buta, mungkin dan berbagai-bagai lah. Lalu itu merupakan bukan nikmat, itu merupakan azab, siksaan ataupun ujian yang Allah bagikan itu, ya. Rasanya orang tak larat. Nak tanggung. Kadang-kadang kita ni terlampau sakit. Aku rasa orang lain tak tertanggung macam mana aku rasa ni. Itulah misalan ya. Lalu dicelumkan sekali celupan, dimasukkan dunia kejap ke dalam syurga kejap. Dikeluarkan, maka dikatakan, hai anak Adam, apakah kamu pernah melihat kesengsaraan? Pernahkah kamu merasakan kesengsaraan itu di dunia? Lalu dia lantas menjawab, demi Allah tidak pernah wahai Tuhanku. Subhanallah, celum sekali sahaja di akhirat, di syurga sana, terus dia keluar dalam keadaan dia mengatakan tak teringat seksaan-seksaan, kesusahan-kesusahan di zaman aku dulu. Dia tak ingat pun. Yang mana kenikmatan itu melupakan dia segala keseksaan yang lepas. Okey. Maka demi Allah tidak pernah wahai Tuhanku, aku tidak pernah sengsara dan aku pun tidak pernah melihatnya sama sekali. Seolah-olah dilupakan, memang terlupa langsung. Iya ke? Adakah aku sengsara dulu di dunia dulu? Dia terlupa. Ya. Dia tak ingat disebabkan nikmat. Tuan-tuan dan perempuan, itu baru sekejap bagaimana kita duduk di sana. Bukan satu hari, bukan satu minggu, bukan satu bulan, bukan satu tahun. Kita duduk kekal abadi insya-Allah, maka bayangkan nikmat yang kita miliki. Subhanallah, itu semua program Allah yang mana kita sukar untuk saya bahaskan, tapi saya beriman dan saya yakin dan saya boleh faham. Ya, boleh faham tentang program yang Allah berikan. Dan ini semua kalau orang yang belajar komputer ni dia tahu program ni tambah sikit, ditambah sikit, tambah gitu. Dan Allah berikan program itu kepada kita ya untuk mengikut kehendak dia yang maha agung dan maha hebat. Dia bukan untuk diperbahaskan tetapi ianya adalah untuk diimankan. Baik. Jadi sungguh aneh jika orang yang berakal lebih berhasrat untuk mendapatkan dunia, kedudukan dan pujian penghuni bumi daripada kenikmatan akhirat yang kekal abadi. Jadi persoalan ini sebenarnya tuan-tuan dan perempuan adalah bergantung kepada iman kita terhadap hadis ini. Kalau hadis ini kita dalam jiwa kita, iman kita yakin bertambah, ya bertambah-tambah, maka ianya menjadi kekuatan. Tapi kalau dalam jiwa kita ni masih lagi lolak, macam tak yakin, macam was-was, jadi masalah. Jadi masalah kenapa keyakinan kita tu yang menjadi penghalang untuk kita beriman dengan cara yang baik. Seluas apa pun kekuasaan seorang raja, tetap saja dia harus bersaing di dunia yang nilai di hadapan Allah tidak lebih daripada sehelai sayap nyamuk. Apabila seorang mukmin mengetahui dan menyedari titik kelemahan ini, nescaya dia akan mengikhlas tujuannya demi mencari keredaan Allah semata-mata.
Ia tidak akan rela menukar syurga yang dia sediakan baginya dengan kenikmatan apapun di dunia. Ia juga tidak akan meminta orang lain memuji amal solehnya. Jadi dengan arti kata lain, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita ni semuanya hamba kepada manusia. Kalau kita ni raja, seorang tu raja, kita adalah rakyat dia. Memang kita rakyat dia. Kadang-kadang kita terengah, oh nak jadi, best lah jadi rajanya, kenikmatan. Tapi kebanyakan kita dah mendapati jiwa kita ni sebagai seorang raja. Ya, paling kurang raja sehari. Ya, raja sehari itu, dahsyatlah tu. Ya, raja sehari. Okey, dapatlah jadi raja, kata orang. Walaupun sehari. Okey. Namun begitu, ya, bila kita mengetahui kedudukan akhirat nanti, nilai kita ini lebih daripada nilai seorang raja. Lebih daripada seorang raja di dunia. Lebih lagi, la ilaha illallah. Tak tahu saya nak terangkan, tetapi keagungan kita ini, kehebatan kita di akhirat, ya, di mana kita dah menjadi raja, pelayan-pelayan pula ialah seperti raja yang disebutkan wildan, ya, pelayan-pelayan yang hadir seperti mutiara-mutiara, bidadari-bidadari yang datang, bidadara ke apa semua yang datang, yang melayan kita. Raja. Itulah yang berlaku. Ya, itu yang berlaku. Waktu itu pun raja kalau beriman dia menjadi raja di sana juga, tetapi nikmat dia mengikut. Kalau kita mengatasi kebaikan raja tersebut, maka kita mendahului dia di sana. Ya, di akhirat kelak. Itu je beza dia. Kalau kita baik, kita kita walaupun rakyat tetapi kita lakukan apa yang diarahkan oleh Rasulullah SAW, kedudukan kita tinggi mengatasi raja. Tetapi pemimpin raja-raja, jika dia amanah, jujur, dia menjalankan hak dia, kenapa? Dia memimpin rakyat yang berjuta, kita seorang. Dia memimpin rakyat yang berjuta, besar pahalanya, kedudukannya akan tinggi. Maha suci Allah. Itulah pasal Nabi kedudukannya tinggi kerana dia memimpin ummah, ya, dan menjadi ketua para anbiya, lagi tinggi. Okey, baik. Yang keenam, berkawan dengan orang yang ikhlas. Ini penting, berkawan dengan orang yang ikhlas di antara perkara yang perlu kita tahu, ianya adalah dituntut oleh syarak dan dituntut dalam hadis Nabi, kerana kawan ini akan mempengaruhi agama kawan dia. Ya, kita ni akan dipengaruhi oleh agama kawan kita. Kalau Tok Guru tu jadi kawan kita, maksudnya guru itu pun menjadi perkara yang amat penting untuk kita tahu. Itu pasal Ibn Sirin apabila dia mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzur ala man ta'khudhu dinakum. Ya, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka hendaklah kamu lihat daripada siapa yang kamu ambil ilmu kamu. Okey, jadi kita lihat, kenapa bila kita tengok Tok Guru tu kita akan tertarik, maka kita akan ikut. Kawan kita Tok Guru tu lah. Dan kawan-kawan kita yang kiri kanan ni, yang Rasulullah SAW bagi misalkan juga, kalau berkawan dengan orang baik seperti berkawan orang yang menjual minyak atar. Kalau tak dibaginya minyak atar, paling kurang bau wangi tu kita dapat. Berkawan dengan orang yang jahat ataupun orang yang tidak baik seperti orang yang bekerja besi panas, membuat besi. Kalau tak dapat, kalau tak terbakar tubuh badan dia, percikan besi, paling kurang bau busuk besi itu akan terlekat. Itu dia. Jadi itu dia. Pentingnya kita berkawan dengan orang yang ikhlas. Kerana dengan adanya orang yang ikhlas, dia akan menjaga hak-hak yang betul. Ya, akhlak kita akan terjaga, ikhlas kita akan terjaga. Mari kita baca. Berkawan dengan orang yang ikhlas, dekatilah orang yang ikhlas dan jadikan mereka sebagai teman qarib atau sahabat. Kerana kedekatan dengan mereka berpengaruh besar terhadap hati kita. Keikhlasan dan ketakwaan kita akan ikut terasah ketika menyaksikan langsung ketulusan, keikhlasan, kelembutan dan ketakwaan mereka. Maka ambillah serumpun perangai terpuji mereka dan selamilah adab-adab mereka, serta hiduplah bersama mereka dengan damai.
Demikianlah sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, auliyaullah alladhi idza ru'u dzikrallah. Wali-wali Allah adalah orang yang apabila dilihat nescaya mereka akan mengingatkan orang yang lihatnya kepada jalan Allah. Ini dia. Ya, di antara keistimewaan orang-orang yang soleh ni, bila kita tengok dia, kita teringat ya amalan-amalan kita teringat kepada Allah. Ni dia. Kenapa kita diarahkan? Pasal bila kita tengok seorang tu, ustaz tu, kita tengok, ustaz ni pakar hadis kan. Senang. Ya. Apa juga hadis kita nak rujuk pada ustaz ni. Macam tu. Macam kita kenal Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ya, pakar hadis. Bila kita tengok hadis terus teringat dia. Ya, kita akan rujuk. Kita akan cari maklumat. Macam tu. Begitu juga dalam bab sunnah ini, begitu. Ya. Setengah ustaz tu terkenal dengan sunnah. Bila kita tengok Allah, was-was lah macam mana ya, betul ke tidak, kita akan rujuk kepada ustaz tu untuk lihat apa betul ke orang tu cakap begini ustaz. Kita akan bertanya. Itu di antara perkara yang baik. Ya, baik. Ja'far bin Sulaiman mengatakan, jika merasakan hatiku sedang keras, aku akan bersegera pergi untuk melihat wajah Muhammad bin Wasi. Sesungguhnya wajahnya mencerminkan seakan-akan dia baru kehilangan anaknya. Ya, subhanallah. Ini di antara qaul yang dilakukan oleh orang-orang dahulu. Kenapa? Orang-orang dahulu ni dia nak menjaga iman mereka, ya, akhlak mereka. Jadi mereka melihat daripada orang-orang yang soleh yang mereka kenali. Ini amat penting sebenarnya. Ya, amat penting. Tapi kita berdiri di atas dasar ketakwaan hati kita, bukan di atas dasar taksub, ya. Bila hati keras, ya, di antaranya dia akan lihat orang-orang soleh ni. Pasal apa? Kalau disebutkan, dilihat Muhammad bin Wasi, dia nampak Muhammad bin Wasi ni keadaan khusyuk, yang dikatakan seolah-olah air mata tu sentiasa ada. Seolah-olah dia baru kematian anaknya. Berarti mereka melihat waktu kematian anaknya, begitu bentuk muka dia, maka mereka akan tengok dan mereka akan rasa sabar, ya, redha, seperti mana kedudukan dia. Okey, ini di antara perkara yang kita lihat, ya, perkara yang kita lihat. Kerana ya, macam saya sendiri kadang-kadang di zaman waktu kita belajar, ada ustaz-ustaz yang istimewa bagi kita, ya, dari sudut pentarbiahannya. Kadang-kadang kita tengok rasa syahdu dalam jiwa kita, ya, hati kita tu merindui, ya, bila tengok dia nasihat kita, kita merindui nasihat dia. Kita tengok akhlak dia, kita merindui akhlak dia, ya, begitu. Kemudian Fudail Ibn Iyad mengatakan, apabila seorang mukmin melihat kepada mukmin yang lain, nescaya dia menemukan pencerahan padanya. Ya, Fudail Ibn Iyad bila mengatakan, ya, antara perkara yang menarik dalam bab ini, kita lihat orang mukmin dengan mukmin lain, kita dah tahu dah, ya, orang ni macam mana. Maksudnya kita sentiasa dalam keadaan baik bersama mukmin. Berbandingkan pada zaman sekarang, bila kita tengok dia ni, alamak, dia ni rasanya macam tak sedap tengok aja. Macam ada rekod buruk aja kan. Lain. Okay. Kemudian Abdullah ibn Mubarak, ini semua ya yang berkaitan dengan tabi'in, mengatakan, apabila aku melihat wajah Fudail ibn Iyad, kesedihan hatiku segera sirna dan keceriaan hidup kembali. Aku pun dapat melawan nafsu dan air mata ini terjatuh menitis. Ya, subhanallah. Siapa dia Abdullah ibn Mubarak? Siapa Fudail ibn Iyad? Ya, nampak tak cara mereka berbicara, menghormati sesama mereka. Ya, ulama besar. Fudail ibn Iyad dikatakan ulama besar, ya, yang mana yang dikatakan abid, yang menangis di tanah bumi haram. Ya, dia menangis depan Kaabah, kemuncak tangisan. Ya. Fudail Abdullah ibn Mubarak seorang mujahid, alim, ulama besar. Dia di antara dikatakan kehebatan dia boleh menunggang kuda tu dia sambil memanah. Dia macam Imam Syafi'i. Dikatakan dua ni ulama besar ni yang hebat berperang, ya, Imam Syafi'i dan Abdullah ibn Mubarak. Menunggang kuda sambil memanah. Bukan sebarang kita tunggang kuda, peluk tengkuk kuda tu. Ya, subhanallah, kuda ni benda sensitif lah. Ya, sukar. Bukan semua orang boleh naik kuda. Janganlah kita, aku pernah naik kuda. Ya, pernah naik kuda nak terjatuh kerja-kerja. Ya, saya ni waktu sekolah saya ada program berkuda dulu. Ya, memang naik kuda. Kat Pakistan dulu pun naik kuda.
kuda ni ada sense dia tersendiri. Dia pergi rapat-rapat, dia letak kepala dia tepih macam tu je. Ya. Terus sakit dada. Aduh, sakit kan. Dia tepih macam tu je sakit. Tapi lama sakit. Cek doktor, crack. Retak tu. Ya. Itu boleh tepih macam tu. Ya, kuda. Ini kan pula nak naik kuda dalam keadaan. Okey. Dan Fudail dengan Abdullah ibn Barak ni, Abdullah bin Barak memang kenal Fudail, yang soleh, yang menangis, yang sentiasa mengambil kira tentang tazkiyatun nufus, membersihkan diri. Ya. Tetapi apa berlaku? Ya. Apa berlaku? Waktu itu berlaku apabila Kristian ataupun Mongol yang datang untuk menyerang, kan? Waktu zaman jihad apa tu. Lalu dia melihat Fudail ibn Iyad ni masih lagi di Masjidil Haram menangis. Sedangkan dia berada di perbatasan jihad fi sabilillah. Ini beza ya, yang kita katakan amalan sendiri dengan amalan yang dikaitkan dengan orang lain, dia ada beza dia. Ganjaran pahala dia berbeza. Amalan sendiri ini pahala untuk kita begitu-begitu je lah. Dapat, maksudnya kita dapat tetapi hanya sekadar kita. Amalan yang berjihad seperti ya, amalan kita membantu orang, dia dapat pahala tu, dia macam kembang. Multi level punya perniagaan. Dia berkembang. Amalan sendiri tu dia macam satu je. Tapi amalan ni kembang. Apatah lagi jadi orang yang berjihad di jalan Allah, di medan perbatasan perang, macam kita ni tentera-tentera yang ada di perbatasan tu, ya, yang jaga kawasan walaupun tak perang tapi dia jaga juga tu, pahala setiap orang di Malaysia ini dia dapat pahala. Ya. Dia dapat pahala. Waktu besar pahala dia. Okey, maka di sinilah apabila dia melihat Fudail ibn Iyad menangis aja dekat Masjidil Haram, bukan tak bagus, tapi dalam suasana sekarang memerlukan orang yang pergi berjihad. Itu yang masyhur dalam kitab penulisan syair. Ya, ya abidal haramain, wahai hamba ataupun abid yang berada di bumi haramain, bumi tanah haram. Lau absartana la alimta annaka bi ibadatika tal'ab. Jika kamu melihat apa yang berlaku kepada kami, lalu kamu akan melihat sesungguhnya kamu bermain-main dengan amalan ibadat kamu. Tu dia, menangis-nangis tu di kategori bermain. Ya, ini pandangan para ulama. Kenapa orang berjihad? Dalam syair itu mengatakan, ya, kamu mengalirkan air mata kamu, menangis, mengalirkan air mata kamu, sedangkan kami mengalirkan darah-darah kami. Agak-agak kita yang mana lebih besar? Air mata ke darah kita? Tentu darah. Ya. Kamu hanya mempertahankan diri kamu, sedangkan kami mempertahankan ummah yang satu bumi Arab sana. Fudail ibn Iyad mendapat risalah tu, dia baca, terus dia gosok mata dia, terus dia balik, terus dia siap persiapan dia untuk berjihad. Ni dia Fudail ibn Iyad dan ni Abdullah ibn Mubarak. Ya. Tapi kita lihat Abdullah ibn Mubarak mengatakan, apabila aku melihat wajah Fudail ibn Iyad, kesedihan hati aku segera sirna dan keceriaan itu hidup kembali. Aku pun dapat melawan nafsu dan air mata ini jatuh daripada menitis. Ya, maksudnya jiwa tu menjadi tenang dan cuba nak mengikut cara dia juga. Yakni kekuatan dalam siri bertaubat kepada Allah dan menyerah diri kepada Allah. Itu dia pandangan orang-orang terdahulu. Ya. Tapi itulah dia kena, dalam bab ini kita kena berhati-hati kerana ada benda-benda juga. Ya, kerana bila kita saksikan berlakunya penyembahan berhala itu bermula daripada kaum Nabi Nuh alaihi salam yang mana memiliki patung-patung tok guru dia tu, ya, yang 5 orang tu yang disangkakan kalau tengok wajah tok guru tu semangat balik. Jadi akhirnya menjadi penyembah-penyembah berhala. Yang tu kita pun kena berhati-hati daripada semua tindakan. Dan yang ketujuh, yang akhir bab ini,
Merenung kondisi manusia pada hari kiamat. Ya, ini berkaitan dengan beriman dengan hari kiamat. Kita kena renung apa yang akan berlaku pada hari kiamat nanti dan apa yang akan berlaku pada diri kita nanti. Maka ianya hanya mampu untuk dibicarakan melalui hadis-hadis yang sahih. Ya, hadis-hadis yang sahih Al-Quran dan As-Sunnah, baru kita dapat beramal dengannya. Apa dia? Cubalah untuk sering merenungi kondisi manusia pada hari kiamat. Mereka akan dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan tanpa sehelai benang pun. Tidak beralas kaki dan tidak berkhitan. Dan tanpa membawa harta walaupun sedikit. Kondisi mereka ini persis seperti ketika lahir ke dunia, tidak kurang dan tidak lebih. Ya, satu contoh yang agak menarik. Ya, kenapa dikatakan, ya, supaya kita fikir, cuba ingat perjalanan mahsyar. Pertama-tama kita dibangunkan dalam keadaan tidak berkasut, tidak berkhitan dan tidak berpakaian telanjang. Dan tak ada bawa walaupun satu sen pun kita takkan bawa. Sebiji seperti waktu kita lahir. Sebiji, memang sebiji. Ya, serupa dengan waktu kita lahir. Lahir dari perut ibu tu, ya, lahir dari perut ibu tu dalam keadaan bertali pusat tu, apa yang kita miliki? Tak ada pakaian, tak ada apa. Ya, tali pusat tu pun ada. Sampai ada orang yang tolong potongkan tali pusat. Orang yang pergi mandikan kita. Orang yang pergi balutkan kita dengan pakaian. Ya, lepas tu Allah berikan kepada ibu kita untuk menyusu. Ya, bayangkan dari dari kosong. Ya, lalu kita akan bangun di mahsyar pun kosong juga. Semua umat manusia kelak berdiri di padang mahsyar bertahun-tahun lamanya. Sementara matahari tepat berada di atas kepala mereka. Peluh mereka terus mengalir hingga membenam tubuh sesuai dengan keburukan serta dosa yang dikerjakan di dunia. Ada yang bernama benaman peluhnya hingga ke setinggi 2 mata kaki. Ada yang sampai menyentuh luntut. Ada yang setinggi paha, dada, bahkan ada yang tenggelam oleh peluhnya sendiri. Ini semua perkara yang memerlukan keimanan, yang mana amalan soleh kita, amalan kita, keadaan kita di sana memerlukan kedudukan amalan soleh kita di sini. Kedudukan amalan soleh ini itulah diterima ataupun tidak. Kalau tidak, peluh itu mengikutlah. Kalau banyak dosanya, kalau sikit dosanya, peluhnya sampai ke buku lali. Berarti dia dah ada dosa. Kalau tidak, sampai ke kaki. Kalau tidak, sampai ke paha, sampai ke dada, sampai ke tenggelam. Had sini Rasulullah katakan. Ya, peluh tu sampai ke tengah-tengah mulut. Itu mengikut amalan masing-masing. Na'udzubillah. Renungkanlah pula bagaimana keadaan manusia ketika melihat neraka Jahanam. Memiliki 70,000 kengkangan yang tiap kengkangan ditarik oleh 70,000 malaikat. Pada hari ini umat manusia ditanya tentang tiap tindakan dan ucapannya. Mereka diminta menyeberangi titian sirat yang membentangkan di atas jurang Jahanam. Yakni perjalanan kita di mahsyar lah. Ya, perjalanan kita di mahsyar, bagaimana liku-likunya sampai di atas titian sirat yang kita tahu bahawa neraka di bahagian bawah yang dibawa oleh malaikat, ya, malaikat, ya, dengan begitu banyaknya. Allahu Akbar. Dengan keadaan neraka yang begitu, tak tahu siapa yang selamat, para nabi mengatakan Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Menunjukkan perjalanan itu agak menakutkan. Okey, kemudian renung juga kedahsyatan-kedahsyatan serupa yang amat mengerikan yang terjadi kelak pada hari kiamat. Ini memerlukan keimanan kita berkaitan dengan hari kiamat. Karena dengan adanya beriman kita cara yang begitu saja, baru kita boleh merasakan, ya, kemanisan iman kita terhadap sesuatu itu dan maklumat-maklumat yang sahih. Kemudian
Apabila seorang Muslim sanggup menghadirkan semua kedahsyatan hari kiamat itu dalam setiap amalnya, nescaya dia tidak mahu menyerahkan hatinya kepada makhluk, apalagi sekadar mengharap pujian dari mereka. Tetapi dia hanya menyebutkan dirinya untuk mempersembahkan amalnya kepada Allah, mengharap redha dan rahmatnya. Jadi dengan arti kata lain, ialah bila kita mampu untuk membicarakan ketakutan dalam diri kita yang berkaitan dengan hari kiamat, maka insya-Allah ya keikhlasan itu akan datang. Kita tak harapkan kepada manusia, tak harapkan kepada pujian-pujian manusia, kita tak harapkan apa-apa pada manusia, maka keikhlasan itu akan datang dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bissawab. Selesai tajuk kita yang berkaitan dengan bab bagaimana kiat meraih dan menjaga keikhlasan, ya, kesungguhan untuk mencari untuk menjadikan ikhlas di dalam hati kita setiap amalan-amalan kita ni. Baik, kita masuk bab yang paling, di antara bab yang paling menarik ialah bab muraqabah. Ke surat 149. Bab muraqabah. Yang dibahagikan kepada 5. Pertama, muraqabah menuju amal terbaik. Yang kedua, Allah tidak pernah lengah. Yang ketiga, jagalah Allah sebagaimana Nabi menjaganya. Yang keempat, ingat ketika tubuh bersaksi. Yang kelima, manisnya muraqabah. Dalam surah Qaf ayat yang ke-16 Allah berfirman, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ya, Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Iaitu, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya hablul warid ni. Lebih dekat. Itu pasal dalam masalah ini hanya boleh beriman saja. Macam mana kita tak pernah nampak pun malaikat yang dikatakan dekat ini dekat dengan kita, tak nampak. Siapa suruh kita nak tengok? Kita tak mampu. Ya, melainkan beriman sahaja. Okay. Muraqabah menuju amal terbaik. Ya, dengan muraqabah ini dia boleh menjadikan kita melakukan amalan dengan terbaik. Apakah maksud muraqabah? Kita lihat maksud muraqabah. Muraqabah adalah keyakinan seseorang hamba bahawa Allah mengawasi gerak-gerinya dan maha mengetahui segala sesuatu tentang baik lahir maupun batin. Ya, itu dia maksud muraqabah. Ya, muraqabah itu adalah keyakinan, yakin seorang hamba bahawa Allah mengawasi gerak-gerinya dan mengetahui segala tentang dianya baik lahir maupun batin. Yang ni Allah mengetahui. Ya, Allah mengetahui gerak-geri kita. Yang ni Allah maha melihat. Dia macam ni. Muraqabah ni senang cerita. Ya, istilah tu bahasa Arab. Bahasa Melayunya dilihat melalui CCTV. Ya, diperhatikan. Perhatikan. Agak-agak bila diperhatikan bagaimana? Orang yang kerja di pejabat tu diperhatikan, ya, dia pun takut. Ya, agak menarik. Saya kenal seorang founder bagi sebuah hospital swasta. Dia tunjuk, baru ni dia tunjuk, Ustaz tengok ni. Kita boleh nampak. Ya, doktor buat apa, staff buat apa, kita nampak. Yang mana bekerja, yang mana sibuk handphone, yang mana gini-gini, ada cerita. Dia cakap, ya, ada sekali tu saya tengok, yelah ada benda yang tak kena, terus saya call. Ya, buat apa tu? Ya, terkejut dia, ya, terkejut. Ya, CCTV. Yang orang boleh lihat. Ya, orang boleh lihat. Tapi yelah, kadang-kadang CCTV pun tak sekuat juga. Kadang-kadang. Ya, macam orang Petronas, ya, owner Petronas tu kata, Ustaz,
Orang yang merompak, kita sebut apa, perompak masuk dalam apa ni, petrol pump ni, ya. Kita pun simpatilah. Ustaz, dia kata, sebenarnya orang cashier tu, yang jadi cashier tu lebih dahsyat dan lebih banyak dirompak daripada perompak tu. Ya. Tidak, CCTV dah ada kat tu. Dia boleh pusing, Ustaz. Kata. Mereka boleh pusing. Ya, berbagai-bagai cara mereka nak ambil duit tu, ya, mereka boleh pusing. Kita nampak tak ada apa, transaksi itu cantik, tapi dia boleh pusing juga, Ustaz. Pasal mereka ambil duit tu lebih banyak daripada perompak ambil duit. Ya, oh dahsyat. Ya. Kalau macam tu dahsyat. Ya. Pasal iman membicarakan bila kita ada muraqabah, ada perasaan takut kepada Allah, kita ni dilihat oleh Allah. Dia akan mengawasi, tak perlu CCTV ke apa, tak perlu. Tapi iman itu yang mengawasi. Ya, bagaimana mereka melakukan amalan-amalan mereka, bekerja dengan staff, bekerja dengan company-company. Ini tak, ya. Bila tidak ada muraqabah, dia bergantung. Kalau CCTV itu rosak lagi dia suka, lepak. Tak ada amanah dalam siri pekerjaan. Apatah lagi setengah orang tu bila kerja kerajaan ke kerja tak kerajaan, misalan ya, photostat diambil, pakai photostat, kertas-kertas, pen-pen, tak kisah dah tu. Dia main ambil je. Ya. Dia tak tahu ke bahawa itu adalah hak kerajaan, hak amanah yang bukan boleh diambil sesuka hati. Dia jadi macam tu. Ya. Ini berlaku kan? Dalam bahasa Arab biasanya dikatakan raqaballaha fi amrihi. Ya, raqaballah. Yang berarti seorang hamba takut kepada Allah pada setiap tindakannya kerana berasai diawasi oleh Allah. Inilah di antara amalan-amalan yang besar sekali dalam siri agama kita. Tak ke agama kita ada Islam, iman dan ihsan. Jadi ihsan adalah amalan yang tertinggi dalam siri amalan kita. Ya Allah, Rasulullah katakan apa? Apakah makna dia ihsan itu? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seperti mana kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jika kamu tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihat kamu. Ya. Jadi dalam bab ini agak menarik apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedudukan tinggi dalam bab ini, apabila orang yang melakukan amalan-amalan ini di bawah pemerhatian Allah, dia akan buat perkara itu mengikut cara yang betul. Okey, itu dia. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, muraqabah ialah keyakinan serta pengetahuan kuat yang dimiliki oleh seorang hamba bahawa dia selalu berada dalam pengawasan Allah. Baik dalam hal yang diketahui dan dapat dilihat oleh manusia maupun perkara yang dirahsiakan dari mereka. Okey, itu dia muraqabah. Maksudnya Ibnu Qayyim mengatakan keyakinan dan pengetahuan yang kuat yang dimiliki oleh hambanya, dia sentiasa diperhatikan oleh Allah. Nak hidupkan. Kita nak hidupkan jiwa tu agak sukar. Nak memaksakan hati kita ni mengiktirafkan Allah memerhatikan kita, agak sukar. Ya, kenapa? Jiwa kita ni diganggu oleh hawa nafsu dan syaitan yang menunjukkan kita ni tak perlu takut dalam bab-bab yang begini. Auzubillah. Kalau seorang hamba benar-benar meyakini bahawa Allah Maha melihat lagi Maha mendengar semua yang dilakukan, nescaya keyakinan itu akan menjadi perasaan selalu berada dalam pengawasannya. Di mana dan kapan pun juga. Okey? Jadi dalam bab ini sebenarnya kita kena tanam, kena imankan bahawa Allah memerhati, Allah memerhati, Allah memerhati. Sebab kita tak push diri kita untuk beriman dengan secara baik, itulah yang menyebabkan kita tak mampu untuk meletakkan muraqabah dalam jiwa kita. Kalau kita betul-betul ya letakkan diri jiwa kita ini berkaitan dengan muraqabah, merasakan Allah memerhati, paksa Allah melihat aku, Allah melihat, maka itu di antara sifat yang besar ya, yang mana kita boleh berada dalam diri yang sempurna. Okey, baik.
Perasaan demikian yang pada giliran akan mengantar hamba tersebut untuk menghadirkan amalan-amalan terbaik dalam kehidupannya. Bukankah salah satu hikmah di balik penciptaan manusia adalah untuk menguji siapakah di antara mereka yang paling baik dan paling berkualitas. Okay? Ini di antara perkara yang kita lihat bahawa jika orang tu benar-benar yakin dia dilihat oleh Allah waktu bekerja, maka dia boleh mendatangkan amalan-amalan terbaik. Sudah tentu dia beriman kepada Allah, akhirnya dia boleh membawa amalan-amalan itu dalam bentuk yang ikhlas kepada Allah. Kenapa? Bahkan dia mengatakan Allah akan mengambil orang yang terbaik. Jadi dia akan melakukan perkara yang terbaik seperti mana firman Allah, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Okay? Jadi dalam ayat ini mengisyaratkan bahawa Allah jadikan hidup kita, mati kita, semuanya itu adalah ujian untuk melihat siapa di antara kita yang terbaik. Itu memang dijadikan ujian untuk memilih yang terbaik. Jadi tuan-tuan dan perempuan, dunia ini adalah ujian. Maka kita kena pilih yang jadi orang yang terbaik. Ya, dunia ini adalah ujian. Maka hendaklah kita menjadikan diri kita sebagai orang yang terbaik. Okey. Maka kalau kita jaga perkara-perkara ni, ya, maka kita akan memiliki diri kita ni sebagai orang yang terbaik. Dan Allah berfirman lagi, wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Dan dialah yang mencipta langit dan bumi dalam 6 masa, dan arasnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. Itu dia. Ya, Allah katakan bahawa dia cipta langit dan bumi dalam 6 masa, dan waktu itu arash di atas di atas air. Ya, ini berkaitan dengan alam di sana yang mana kita hanya boleh beriman kerana mata kita tak mampu untuk merentasi hadangan-hadangan yang ada di depan sana, maka hanya beriman. Yang mana Allah mengatakan dalam ayat ini, dia nak uji siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Jadi amalan ni kita kena buat yang terbaik. Baik. Lihatlah, Allah tidak mengatakan siapa di antara mereka yang paling banyak amalannya. Ya, dia tak kata paling banyak amalannya, tetapi paling baik. Jelas bahawa ujian di sebalik penciptaan manusia lebih ditujukan kepada kualiti amal, bukan kuantitinya semata-mata. Dengan merasa selalu pengawasan Allah, akan lahir pula diri seorang hamba sifat ihsan, iaitu selalu merasa kehadirannya dalam setiap ibadahnya, sehingga hanya kepada Allah dia fokuskan amalannya. Jadi dalam bab ini kita menyaksikan, ya, amalan, saya suka membagi misal amalan-amalan yang menunjukkan keikhlasan kita, ya, keikhlasan kita kepada Allah adalah seperti puasa. Ya, puasa ni mempunyai kehebatan dia tersendiri. Kalau seseorang itu berpuasa, dia tak akan nak berbuka sesuka hati dia. Kecuali yang jenis lo'lak, yang jenis tak nak puasa, itu lain cerita. Yang kita ni, macam kita ni, bila kita berpuasa, dengan arti kata lain, bila kita berpuasa ni, kita akan fokus bahawa kita takkan tak nak makan lah. Maksudnya kita tak nak makan, tak nak minum. Walaupun kita duduk di bawah tudung saji. Duduk bawah tudung saji tu boleh makan, tak nak. Duduk dapur seorang-seorang, tak nak. Duduk dalam tandas bawa pinggan dengan lauk pun tak nak. Selam air, tak nak minum. Kenapa? Iman itu membicarakan. Kita tahu kita buat ni, Allah menyaksikan, aku berpuasa, aku tak nak batalkan. Tu dia.
Ini dia kehebatan. Saya akui ya, kehebatan puasa begitu dahsyat yang memainkan peranan yang kuat dalam sudut akidah. Ya, keyakinan kita kepada Allah. Subhanallah. Kalau orang yang tak puasa itu masalah keyakinan dia. Ya, macam dulu kami mandi sungai tu bulan Ramadan tu, ya, kadang-kadang kita bagi budak mandi sungai nak sejukkan badan. Nampaklah grup anak-anak muda tu, oh nampak poyo je mukanya ya. Muka pun teruk aja. Naik motor, duduk. Nampak macam puasa sangat-sangat. Sampai situ tu dia air sirap tu, merokok. Tahu dia. Ya, itu maksudnya dia tidak beriman dengan kewujudan Allah dengan cara yang betul. Ya, na'udzubillah. Minta lindung kepada Allah. Jangan sampai kita begitu. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, sekalipun kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya dia melihat kamu. Itu dia. Kamu tak dapat dia, kamu melakukan ibadat seolah-olah kamu melihat Allah. Dan kita tak mampu untuk melihat Allah, maka Allah tetap melihat kamu. Maka dengan ihsan dan selok-beloknya akan diulas nanti dalam bahasan tersendiri. Tapi nak menceritakan, dengan adanya sifat begitulah, maka seseorang itu akan mendatangkan perkara yang amat penting, merasakan Allah memerhatikan. Dan bila kita merasakan Allah memerhatikan, saya ceritakan tadi, ya, CCTV saksikan kita, semua akan kita lakukan yang terbaik, kan? Terutamanya kita tahu CCTV itu ada pada pos. Alah, macam lah waktu kita pergi ke kenduri misalan, ya, kalau orang tak tengok kita, kita makan mak, ya, orang perempuan makan tenganga besar. Tiba-tiba kamera, ya, video tu tuju kepada kita. Mak, mula-mula kita makan tu besar mulut, tiba-tiba kamera mengadap kita terus makan tu, alah macam pengantin pula. Nak masuk mulut pun tak boleh. Jadi warak dia, begitu. Ya, jadi warak dia. Itulah kedudukan yang dikatakan kedudukan ihsan. Ya, yang mana kita lakukan Allah menyaksikan, jadi kita kena buat yang berkualiti. Buat yang terbaik. Ya, dengan Allah buat yang terbaik. Jangan berkira dengan Allah. Allah akan bagi yang terbaik, itu sifat Allah. Buat yang terbaik, Allah bagi yang terbaik. Buat baik pun Allah bagi yang terbaik, apatah lagi jika kita buat yang terbaik, lebih terbaik dibagi kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan adanya perkara-perkara yang terbaik ini, ya, dengan ilmu yang bermanfaat ini, dapatlah kiranya kita melakukan amalan-amalan secara ikhlas kepada Allah, supaya ada perasaan kita dilihat oleh Allah, dan ada perasaan kita untuk terus beramal dengan secara ikhlas, tidak ada unsur-unsur riya, ujub ataupun sum'ah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kita kekuatan untuk beramal, dan Allah berikan syurga yang dijanjikan sebagai ganjaran pahala yang besar. Maka cukup sampai di sini, ya. Mudah-mudahan ilmu ini dapat diberikan, dikuatkan dengan amalan kita pula. Jadi aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.